Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada pagi ni. InsyaAllah menyambung dan untuk meneruskan lagi kelas mengajar kita berkenaan dengan tarikh tasyrik Islami, di mana kita lagi sampai pada kali kita bincangkan itu. Kita habiskan perbincangan berkenaan dengan imam empat mazhab. Dan lepas kita bincangkan para imam ataupun memberi fatwa pada zaman para sahabat dengan tabi'in. Kemudian kita khususkan kepada imam empat mazhab dan perbincangan kerana mazhab ini, empat mazhab berkenaanlah yang masih lagi kekal mempunyai pengikut dan juga mempunyai pengajian yang berterusan sehingga sekarang. Adapun kebanyakan daripada mazhab-mazhab yang lain yang ada sebelum daripada mereka, boleh dikatakan hanya pendapat tertentu saja dinukilkan, tapi tidak diketahui baginya sebarang penerusan dalam pengajian yang berasingan. Dinukilkan pendapat tapi tidak termasuk daripada pengajian yang khas. Baik, ini kita akan masuk fasa kelima, terakhir bagi tajuk tarikh tasyrik Islam ini adalah fiqh Islam baina waqi'ihi mu'asiri wa muhawalati tajdid fihi. Fiqh Islam di antara realiti semasa dan percubaan untuk membaharuinya, pembaharuan dalamnya, pembaharuan dalam fiqh Islam ni. Baik. Pertama kita akan bincangkan dua tajuk, dua bahagian. Pertama waqi'ut ta'lifi wa dirasi wa tatbiqi. Realiti karangan dan juga karangan pengkajian serta praktikal. Realiti karangan pengarangan dalam bidang fiqh, kita tengok dia macam mana pekarangan di dulu, kini dan sekarang, dan dulu dan juga sekarang. Kemudian pengkajian fiqh, kemudian pelaksanaan fiqh. Okay. Kemudian tajuk berikutnya adalah yaqzatul syu'ur al-islami wa tajdid. Kebangkitan perasaan Islam dan ataupun kesedaran Islam serta pembaharuan. So dia dua bahagian yang kita akan bincangkan. So, kita mulakan dulu dengan realiti pengarangan, pengkajian dan juga pelaksanaan fiqh. Fiqh ni sebenarnya masa kita katakan daripada mula kita belajar dulu, ia bukannya setakat satu teori, bahkan sebenarnya zaman Nabi SAW dahulu pun ia adalah praktikal, dilaksanakan dan juga jadikan cara hidup. Sebab tu dia punya konteks perbahasan dan sebagainya berbeza dengan keadaan zaman sekarang. Zaman sekarang ni kita bincangkan fiqh ni lebih kepada teori berbanding dengan ataupun ilmu saja, bukan praktikal. So dia beri kesan dalam masalah perkembangan fiqh. So bila fiqh ni menjadi pelaksanaan dan ada kemusykilan dalam pelaksanaan, maka akan berkembanglah fiqh berkenaan. Tapi jika sekiranya ia hanyalah penceritaan tentang apa telah lalu, bukannya pelaksanaan, maka dia akan beku dan tidak berkembang. Okay, so kita akan bincangkan, mulakan fiqh Islam di antara realitinya yang semasa serta percubaan pembaharuan padanya. Okey, waqi' ta'lifi, mana realiti ataupun keadaan pengarangan tentang fiqh. Okay, so dia part-part. Kemudian dia kata telah menyaksikan fiqh Islam zaman perkembangan dan juga kemajuan dalam kehidupan ketika kehidupan para imam fiqh yang tegak
sekolah-sekolah mereka di seluruh pelosok negeri umat Islam pada 2 kurun, iaitu kedua dan ketiga. Kurun kedua dan ketiga, tahun 200 lebih dan tahun 300 lebih Hijrah. Okey, yang masyhur di kalangan mereka yang imam fiqh ni, di antara mereka imam yang 4 serta pendamping-pendamping mereka. Pendamping-pendamping pada imam yang 4 tu. Siapa yang menjadi pendamping mereka serta anak murid mereka sesudah mereka. Anak murid pada pendamping tadi selepas daripada ketiadaan mereka. Dan kalangan pada zaman ini sebenarnya kalau kita perhatikan balik ia adalah pengeluaran atau istinbat penghasilan atau pengeluaran bagi hukum dari dalilnya yang diambil atau diambil daripada kitab, sunnah, ijma' dan qiyas. Ketika zaman berkenaan memang realitinya fake macam tu. Pada tahun sampai tahun 200 300 Hijrah ke atas masih lagi fake tu didatangkan dalil, fake berdasarkan dalil, dan kemudian perbahasan fake tadi dia akan timbulkan daripada dalil-dalil, bukannya datang dengan falsafah. Kalau kita masuk ke kurun keempat, kelima tu, dia akan masuk kepada kaedah yang baru. Okey. Dan dikata dan seluruh dalil ikut kitab, sunnah dan ijma' serta semua dalil-dalil yang ikutan yang berbagai padanya seperti istihsan, istishab, masalah musalah, sadul zara'i, qaulus sahabi, syarman qablana, semua itu datang kemudian. Okey. Dimasukkan juga sebagai jalan untuk memahami ataupun pengenalan hukum daripada dalil berkenaan. Dan uslub atau gaya penulisan ketika itu adalah mudah dan juga ringan. Tidak ada kerumitan padanya. Maka setiap gambaran adalah jelas dan hukum adalah terang. Dan bab-bab ijtihad terbuka pada ijtihad yang mutlak. Mutlak. Kemudian pada ijtihad mazhab. Asal pada ijtihad mutlak, kemudian ijtihad mazhab pun masih terbuka. Serta jalan-jalan pendalilan adalah sangat terang, sangat jelas. Amat jarang dia didapati pencabangan jangkaan yang jauh daripada segi perkiraan sebenarnya. Kalau pengkalauan macam kalaulah begini itu sangat jarang. Sedikit saja didapati perbahasan para ulama. Mereka lebih bina kepada dalil berbanding dengan kebarangkalian. Dia jarang pencabangan yang bersifat fardiyah. Fardiyah mana jangkaan yang jauh daripada kebarangkalian tu tak ada. Namun kemudian menggantikan kumpulan berkenaan yang pertama tu anak-anak murid yang lain yang mereka ni singkat dalam usaha mereka daripada penghasilan yang baru. Jadi mereka tidak buat benda baru, tapi mereka patah balik kepada apa karangan guru-guru mereka. Lalu mereka melalui dalam penulisan laluan-laluan yang bersimpul-simpul yang sukar, yang susah, yang jauh daripada jalan mudah yang diketahui, yang dikenali dengannya orang-orang terdahulu. Lalu mereka ni gemarkan untuk sukakan kepada peringkasan, kadang-kadang pemanjangan. Yang satu kumpulan suka panjangkan, satu kumpulan suka ringkaskan. Kemudian tenggelam balik dalam peringkasan kali kedua. Mana ringkaskan, panjangkan, kemudian peringkaskan balik. Sedangkan berserta apa yang ada padanya, sifat memberat-berat diri serta merumitkan, menjadikan orang yang membaca baca kitab lepas tu bergerak pada laluan-laluan yang bengkak-bengkok, okey, yang bersimpul-simpul, yang sukar, okey, dan juga ruang-ruang yang samar-samar.
Kalau orang suka buat macam panggil apa, karangan tersebut bersifat rumusan. Kononnya rumusan untuk kononnya mudah dihafal dan sebagainya. Lalu last sekali berakhir dengan kerumitan tersebut, dia menjadikan dia kadang-kadang dia kata wah hebatnya ilmu orang ni kerana kalimah dia sikit tapi boleh maksud banyak. Jadi last sekali kena banyakkan balik. Kemudian disikitkan balik. Dia masalah. Okay. So dia kata kat sini dia terangkan. Dia kata akan bermula seorang pengarang dengan meletakkan kitab yang ringkas yang dikatakan sebagai matan atau teks. Kemudian dia akan menjelaskan teks tadi anak murid dia sesudah dia tak ada. Okey, dan kadang-kadang dia menjelaskan syarahannya awal. Kemudian akan terjadi lepas tu syarah. Kemudian akan jadi footnote ataupun perakuan, kemudian bahagian tepi. Dia start kitab tu daripada asal teks, kemudian ada footnote, kemudian ada side explanation kan. Dan jadi sudah itu, lepas tu dah buat macam tu panjang besar, jadi lepas tu ringkasan bagi syarah-syarah yang besar hinggalah kepada sederhana dan kecil. Macam Syafi'i kan, dia sekarang kita ada Al-Um. Kemudian diringkas oleh anak murid dia Al-Muzani. Kemudian Al-Muzani punya ringkasan tu disyarah pula oleh orang lain. Nampak dia kecil asal kalangan imam-imam tadi untuk jelaskan agama. Datang anak murid dia ringkaskan untuk mudah diingati. Kemudian datang anak murid kepada anak murid dia buat penjelasan kepada ringkasan anak murid tadi. Kemudian nanti datang pula orang ketiga pergi ringkaskan balik. Okey. Dan kemudian diringkaskan juga matan-matan atau teks-teks yang asal macam core atau intipati bagi mazhab bagi penulisan fiqh ni dalam gambaran yang dipanggil padat. Ataupun kadang-kadang dinazamkan ia sebagai syair. Okay? Dan menghimpunkan kepada yang bila syair pula digabungkan kepada tidak fasihan yang ringkas lagi menghilangkan akan apa yang terabai lah. Kalau kalimah tadi kerana dia letak kalimah tadi sebenarnya benda tersebut kali kepada syair tadi dah tidak jelas. Perlu kepada penambahan penjelasan. Kemudian akan dijelaskan pula nazam ini dan kemudian dibuat pula side explanation, kemudian diringkaskan lagi. Pusingan macam tu. Fiqh asal para imam tadi mudah. Tapi anak murid pergi ringkaskan. Kemudian datang jelaskan balik. Kemudian ringkaskan. Dia jadi macam sampai sekali menjadi sukar. Sampai sekali cerita kelakar dia macam geng-geng yang belajar fiqh Syafi'i lah. Imam Syafi'i punya kitab Al-Um tu tak dipelajari. So, dia kata benda ni tak semesti macam mana. Dia ada alasan dia kata pasal Imam Syafi'i karang kitab Al-Um ni di Mesir. So jadi dia punya intipati dia tu kadang-kadang ada tidak jelas. Ataupun tak sama dengan apa yang anak murid di Baghdad nukilkan. Tiba-tiba yang the latest one Imam Syafi'i tulis ni tak jadi cukup juga. Kebetulan pula apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dia ditulis oleh anak murid dia dari segi riwayat, secara riwayat. Dia kata Imam Syafi'i berkata. So sekali benda tu jadi makin rumit lah. Lepas tu ada orang ringkaskan Imam Syafi'i, kemudian anak murid dia buat balik. Benda ni kita panggil menjadikan contoh sekejap. Akan tunjuk ni. Sekejap Dia juga tunjukkan gambar tu. Kan ni contohnya.
Macam tu Okay, contoh ni saya nak bagi gambaran apa yang dikatakan oleh Syekh Manap Qattan ni. Kita boleh tengok pada contoh gambar rajah ni. Okay. Contoh kat sini. Ya. Okay. Dekat dalam ni, dia kata musyajjar tasalsuli aham kutub syafi'iyah allati 'alaiha mu'awwalu fil ifta' wa tadris mundu ta'sis al-madhhabi ila yawmina hadha. Dia kata apa gambar rajah gambar rajah ataupun tree pokok panggil apa tasalsul. Tasalsul ni apa rangkaian atau siri kitab-kitab mazhab Syafi'iyah yang padanya kembali dalam fatwa dan pengajaran semenjak pengasalan mazhab sehingga hari kita sekarang. Sehingga zaman kita sekarang ni, ini dia kata. Tengok Kalau tengok kat sini, Al-Um mana? Kan? Mana ada Al-Um? Sebab dia balik pada asal mula sekali dengan ni. Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani. Ringkasan Imam Muzani. Imam Muzani anak murid Imam Syafi'i rahimahullah. So dia punya apa? Ringkasan ni inilah yang dijadikan sebagai tajuk untuk permulaan, nampak? Tengok semua kali balik kat sini. Adalah kitab lain macam Muhamili ni, Lubab, kemudian dikarang sendiri. Tapi kita panggil apa? Boleh katakan ini permulaan dia. Okey, tengok. Kemudian apa lepas daripada karangan dia 200 dia mati tahun 264 dan Imam Syafi'i sendiri mati pada tahun 204. Dia hidup 60 tahun lagi lepas Imam Syafi'i tak ada. Imam Muzani ni ringkasan dia ni diambil dijadikan macam termasuk kat sini kan. Nihayatul Matlab fi Dirayatul Madhhab. Dia karangan Imam Haramain Juwaini. Dia buat penjelasan. Kemudian Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali buat pula daripada kitab penjelasan bagi ringkasan Muzani itu, dia buat pula Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Al-Basit, dia ada ringkasan, ada khulasah, dia direct terus. Lepas tu ada yang dibuat penjelasan bagi apa yang dibuat oleh Imam Haramain Al-Juwani, guru dia lah. Guru dia punya penjelasan dia buat Al-Basit, Basit yang luas, Al-Wasit pertengahan, Al-Wajiz. Al-Wajiz Imam Ghazali ni yang ringkas ni dibuat pula oleh ulama lain, dia punya penjelasan. Macam Fathul Aziz Ar-Rafi'i. Dia dia pecah daripada ringkasan Imam Ghazali, dibuat pula syarah oleh orang lain. Dan syarah pula yang dibuat oleh Imam Ar-Rafi'i pula dibuat pula oleh Imam Nawawi ringkasan. Apa tak dia ringkas kemudian panjang, ringkas panjang. Ini contoh kalau nak faham macam mana kitab-kitab tadi menjadi macam itu, macam apa dari situ kan. Kita kata Majmu' Syarah Muhadzab kan. Ini daripada yang dipanggil dibuat oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi, penjelasan bagi ta'liqat Abu Thayyib At-Tabari yang mati 450 kan. Untuk guru dia buat, anak murid dia buat penjelasan, kemudian bawah tu pula buat lagi. So benda ni tak berhenti lah, macam itulah keadaan cara atau kaedah pengarangan ketika itu. Yang kita kata sebenarnya benda ni sedikit sebanyak sebenarnya merumitkan pengajian fiqh yang asalnya sebenarnya ringkas je. Tujuan sebenar dia adalah untuk kita mendapatkan hukum, tapi oleh kerana kaedah yang pergi syarah anak murid, pergi terangkan guru punya penjelasan, lepas tu guru tak ada anak murid yang kepada anak murid tu pula buat lagi ringkasan. Itu laluan dia. Okey. Dia kata dalam kondisi zaman sekarang, zaman moden kita sekarang ni, zaman terkini, kadang-kadang berkenaan dengan apa dikandung daripada ilmu yang banyaklah yang berombak, dan juga serta khazanah fiqh yang amat bernilai, okay? Yang tidak akan tahan untuk mengkajinya dan kembali kepadanya kecuali
pakar-pakar ataupun orang yang hebat yang mengosongkan waktu serta yang berpengkhususan dalam masalah fiqh. Ada orang saja akan sanggup duduk dia menghadap. So balik pada asal karang-karangan tadi terlampau banyak, sampaikan last sekali, diorang pun tak banyak di kalangan orang tak tahu pun tentang tentang karang-karangan tadi mengandungi penyelesaian ataupun tajuk yang dia kendaki. Dan dikata perkara ini tidaklah tidak hanya terhad kepada simpang siurnya ataupun kerumitan laluan kitab-kitab ini. Okey. Bukan itu je punca tapi bahkan ia adalah dilangkaui juga kepada melangkau kepada bukan setakat saja, bukan setakat mereka bersimpul siur dalam kalangan, tapi juga telah membawa ia kepada ta'assub mazhab. Kan? Dan berhenti pada pendapat mazhab je. Mazhab pendapat lain tak boleh. Tak kisah dalil. Dan juga dapat dikunci pintu ijtihad dan juga melampau dalam syarat-syarat mujtahid. Sedangkan setiap orang yang tahu, contoh macam katakanlah seorang tak boleh jadi mujtahid mutlak. Ada mutlak dan sebagainya. Yang mana tajuk asal dia dalil tadi. Kalau dalil tersebut dah sahih, kenapa tak boleh kita beramal dengan kisah atau tajuk tersebut? Selepas kita tengok pendapat-pendapat para sahabat, para tabi'in tentang hadis atau dalil berkenaan, kenapa kita kena ikat juga diri kita dengan imam mazhab? Soalan yang tanya jugalah. Bila kita diwajibkan ikut selain Allah dan Rasulnya, dan ikut Rasul pula, kalau first pengetahuan tentang Rasul punya ajaran adalah kembali kepada para sahabat. Para sahabat yang lebih tahu. Tapi kita dapati macam ada satu kerumitan tau untuk penerimaan atau keterbukaan dalam beramal dengan dalil. Kita ada macam ada lock, tak boleh. Mesti buat ikut dalil. Ini masalah jugalah. Okay, baik. Dan dia kata dan tidak selamat daripada fenomena ini kecuali sedikit yang jarang sangat daripada orang-orang yang membuat pembaikan dan lagi pembaharuan yang mereka ni kembali kepada maqasid syariah dan kaedah-kaedahnya yang umum serta dalil-dalilnya yang menyeluruh. Okay? Dan mereka telah bergerak menjejaki ataupun berdisiplin dengan laluan orang-orang terdahulu dalam pengarangan. Dan pada pada permulaan mereka ni, golongan ni adalah Syekh Islam Taimiyah rahimahullah. Kan dia dikira sebagai titik tolak perubahan yang besar dalam sejarah fiqh Islam. Sebelum daripada beliau, orang takkan langgar apa yang disepakati oleh 4 mazhab. Sedangkan benda 4 mazhab tu punya kesepakatan bukan ijma' dari segi persih. Terutama bila ada dalil sebelum daripada zaman mereka yang hukum tersebut bukan begitu. Pasal mereka, betul kita kata para imam-imam tadi, mungkin pendapat mereka diambil dari para sahabat. Dan para sahabat sebenarnya ada pendapat beberapa pendapat. Tapi kalau mereka bersepakat untuk pilih seorang sahabat berbanding yang lain, itu bukan bermaksud itu telah menjadi ijma'. Ini kita faham pasal kadang orang kita macam yang dikata Ibn Taimiyah melanggar ijma'. Contoh dalam kes masalah talak, 3 jatuh 1. Sebab 4 mazhab dah setuju. 4 mazhab dah setuju. 4 mazhab dah setuju bahawa bahawa talak 3 jatuh 1, dia jatuh 3 sebab dilaksanakan oleh Umar. Mungkin kerana mereka pendapat bila Nabi kata kamu pegang sunnahku dan sunnah khulafa' sesudahku, gigit dengan geraham. Sudah anggap kalau dia kata ada pembaharuan dibuat hukum oleh para sahabat Nabi dan semua bersepakat menerimanya, maka ia automatik menjadi ijma'. Jadi apa yang sebelum tu yang diamalkan Rasulullah SAW tidak lagi terlaksana, boleh boleh ditinggalkan. Problem ni masalah. Jadi benda-benda macam ni, bahkan di Malaysia masih lagi ada orang-orang yang kata ijma'. Sedangkan benda tu kan ijma' pun. Ijma' ni kesepakatan start daripada para sahabat. Bagi satu hukum. Kalau para sahabat sepakat, orang yang lepas tak boleh nak langgar. Kata ada pendapat lain. Kalau tabi'in pula hukum pada satu hukum benda yang berlainan daripada zaman para sahabat, mereka bersepakat, maka start kat situ pula. So dia kena sentiasa dijaga sudut itu. Yang kita dapati kebanyakan orang tak perhatikan. Contoh kadang-kadang cerita kelakar je lah.
Imam 4 mazhab haramkan muzik. Diorang nak muzik melanggar pula. Tak adalah pula langgar ijma'. Yang pasal muzik kan, alat muzik, 4 mazhab haramkan. Imam 4 mazhab haramkan. So bila dah diharamkan oleh 4 mazhab, jadi kenapa pula boleh ada lagi? Tapi bila tak dikatakan langgar ijma', bergendang apa berqasidah sambil bergendang tu, kalau kata tak boleh. Tapi oleh kerana dia orang suka seronok, maka tinggal dia buat juga. Walaupun benda berkenaan melanggar kesepakatan 4 mazhab. Tapi bila Ibn Taymiyah tadi kita kata dia orang bantai, kata melanggar ijma'. Ni kadang-kadang ada kesilapan besar lah. Sebab apa yang Ibn Taymiyah sebutkan sebagai tidak mengikuti 4 mazhab tadi, ia adalah sebenarnya apa yang datang daripada dalil. Yang dalil datang dengan sedemikian. Sebab tu dia kekalkan. Bahkan dikarang pula kitab ataupun risalah yang bertajuk Raf'ul Malam, Aimatul Alam, mengangkat celaan daripada imam-imam yang tokoh. Jadi bagi imam-imam tadi mungkin mereka berpendapat dengan pendapat tertentu kerana A, dalil tak sampai, atau B, dalil untuk emosi mereka, atau C, cara kaedah mereka memahami dalil tak sama. Itu punca-punca kenapa perbezaan mazhab tu berlaku. Bukannya kerana maksud dia dia kata imam ni bodoh, tak cakap yang tu. Okey, baik. Okey, di mana Ibn Taymiyah ni dia bersandarkan dalam pilihan-pilihan beliau yang fiqh kepada kepada memandang atau melihat kepada dalil dan mengambil yang terkuat daripada pendapat para fuqaha yang terdahulu dan keluarkan hukum dengan bagi persoalan-persoalan baru pada zaman beliau. Dia keluarkan hukum bagi permasalahan baru pada zaman beliau. Dia tak ada tengok tak ada diam je. Dan telah mewarisi zaman yang sekarang ni akan turas ataupun khazanah fiqh yang terdahulu dengan apa yang untuknya dan apa ke atasnya. Mana apa yang pro dia dan apa kontra dia. Pada waktu yang kata berkembang padanya uslub-uslub pengarangan, gaya-gaya pengarangan telah berkembang. Nak keluar kitab-kitab baru, fiqh sunnah lah dan sebagainya, macam fiqh manhaji. Okey. Dan meliputi pembaharuan pada setiap tajuk daripada tajuk, dan orang ramai merasakan keperluan kepada pembaharuan dalam gaya ataupun cara pengarangan fiqh. Lalu mereka pergi kadang-kadang kepada pengeluaran dan juga pentahkikan, diproduce balik karangan terdahulu dengan gaya tersendiri, dan juga kemudian ataupun dia reassure tentang tajuk-tajuk kitab terdahulu tadi untuk keluarkan balik. Mana kitab terdahulu yang ringkas dan mudah tu dikeluarkan balik. Dan itu satu kumpulan. Kemudian yang lain pula kepada pengkajian tajuk, pengkajian bertajuk yang perbandingan dengan mazhab. Kepada kajian yang objektif, buat comparison comparative terhadap mazhab-mazhab, ataupun bersama dengan mazhab-mazhab serta dengan undang-undang buatan untuk menghidupkan balik. Nampak? Okey, dan maka terjadi dan risalah dan memang dia kata risalah university, research university atau paper university dalam master dan juga doctorate ada kesan yang baik pada perkara itu, sekalipun kesannya adalah terbatas. Tapi dia ada kesan dalam membawa pembaharuan untuk tajuk berkenaan. Okey, baik. Okey, kemudian realiti pula, pengkajian pula. Tadi realiti pengarangan tentang fiqh, sekarang realiti tentang pengkajian pula, pembelajaran. Pada sekarang pun kalau kita tengok belajar pun, kalau kat universiti banyak kadang-kadang dia punya bentuk pengajian tadi diringkaskanlah, peringkasan berdasar pada nota-nota, bukan lagi pada kitab yang dikarang oleh para ulama. Wallahualam. Tapi kita kata ada setengah tempat, macam tempat kami belajar dulu di Yaman, memang dia ambil kitab lah, dia belajar universiti tapi kitab yang asal, kitab yang dikarang oleh para ulama. Okey, realiti pengkajian pula, pembelajaran. Okey, dahulunya pengkajian atau pengajian Islam pada zaman awal, dia adalah asas bagi pengajaran. Okay, dirasah Islamiah pada zaman yang pertama tu menjadi asas bagi pengajaran. Maka ia adalah ruang atau tajuk yang
berkitar padanya semua ilmu sebenarnya. Apa berlaku pada zaman awal Islam tu, itulah yang sebenarnya menjadi asas untuk kita ajar. Mana apa yang dibahaskan oleh mereka, itu yang jadi pengajaran kita. Ruang kita semuanya berkitar pada ilmu-ilmu, semua ilmu Islam berkitar pada situ. Maka dia kata yang mula-mula sekali akan diterima oleh orang yang mempelajari atau orang yang belajar, hanyalah diterima daripada pengkajian, daripada tajuk ini, pengajian-pengajian yang ditemui daripada zaman awal. Okey. Contoh dalam Quran Karim, hadis syarif, ulum Quran, ulum hadis, fiqh, usul fiqh, dan apa yang dimestikan daripada pengkajian bahasa Arab dengan ilmunya. Kemudian jadilah pengkajian ilmu-ilmu lain yang semasalah ikut zaman dia akan meningkat. Okey. Basic dia kat situ. Dan dia kata dan menjadi pematlamat dari pengkajian Islam, ia adalah mengeluarkan hukum yang cabang daripada dalil-dalil yang terperinci. Okey. Dan maka apa-apa yang berlaku kepada manusia daripada sebarang peristiwa dan apa yang melintang kepada mereka daripada permasalahan, fiqh Islam dengan sumbernya, ia adalah asal yang akan menghukum lalu kepribadian individu dan tindakan mereka serta kehidupan masyarakat, sistem bagi hukum dan hal ehwal ekonomi dan juga politik. Okay. Itu asal lah. Kita kata zaman dahulu macam tu, dia akan sentiasa merujuk balik kepada apa yang berlaku pada zaman para sahabat, apa yang pada zaman para tabi'in, apa imam-imam tu cakap tentang benda-benda yang mereka hadapi. Okey. Akan tetapi telah lemah kelemahan politik yang berlaku pada umat Islam pada zaman yang terkemudian, pada mutakhir, sesudah berjaya perancangan musuh ke atasnya dan juga memecahkan akan kesatuan umat Islam, dan apa yang mengikuti perkara itu daripada kemunduran pemikiran dan juga perang kebudayaan yang dibuat. Jadi benda tu sedikit sebanyak sebenarnya memberi kesan kepada perkembangan fiqh. Akan tapi ini dan itu telah membuka peluang bagi musuh-musuh Islam dalam menyebarkan pertuduhannya tentang dengan ketidaksempurnaan dan kelemahan fiqh ni daripada menyahut akan keperluan-keperluan semasa zaman. Dia gunakan alasan tersebutlah. Kerana kelemahan politik dan kerana usaha yang dibuat oleh musuh. Seorang berjaya lah dan menyebarkan tuduhan terhadap fiqh bahawa ia adalah tidak sesuai. Dia hanya sesuai zaman dulu, tak sesuai zaman sekarang. Dan kelemahannya daripada menyahut keperluan semasa. Lebih-lebih lagi dia kata bahawa pengkajian fiqh ni berterusan, beku dan juga berbagai-bagai. Lalu telah muncul satu generasi daripada anak umat Islam ni yang disusukan dengan susu pemikiran barat. Okey. Dan barat telah menguasainya, akan menguasai mereka ni, menguasai generasi ni, westernization di dalam negara umat Islam sendiri. Lalu ia ingin, mula generasi ni ingin untuk menukar ganti pengkajian hak-hak perundangan barat dengan gantikan kepada pengkajian fiqh Islam. Dia bergaji law sebagainya, undang-undang. Jadi dia tengok kat sana lebih sempurna berbanding fiqh. Sedangkan undang-undang yang ada pada masyarakat barat tidak pernah sempurna pun. Sampai sekarang mereka masih lagi tak boleh menyelesaikan banyak masalah dalam masyarakat mereka sendiri. Tapi kita pergi ambil, jadikan. Ini pasal kejayaan lah, penjajahan dan sebagainya, menyebabkan penerimaan pada masyarakat. Yang macam zaman sekarang ni kan, bila kita tahu undang-undang tak buat tentang undang-undang Islam, orang kata macam mana boleh, kita dah biasa buat ni, undang-undang Islam ni nak impose ke kita. Jadi undang-undang barat sebab bila saya nak setuju dengan undang-undang barat? Kenapa saya nak setuju pula? Contoh simple lah macam tu. Okey.
Okey, dan membantu pula kepada perkara itu hilangnya Islam daripada ruangan pemerintahan. Okey, macam mana datang dalam dalam perenggan yang berikut. Dia keterangkan, dia kata sebenarnya telah merayap benda luar, benda asing ini dalam negeri kita melalui jalan pengkajian apa yang dinamakan sebagai kuliah hukuk, kuliah undang-undang ataupun mahad undang-undang, mahad hukuk. Dia tukar daripada belajar fiqh Islam kepada hukuk, kan, kuliah undang-undang, fakulti undang-undang. Dan pengkajiannya dalam ini dari kuliah yang sebenarnya isi kandungan dia dan juga intipati dia adalah hak-hak barat dan apa yang tercabang daripadanya daripada undang-undang buatan, di mana tidak dikaji fiqh Islam melainkan pada satu subjek saja, okay? Satu subjek saja, dan berkaitan dengan hukum kekeluargaan yang dikenali dengan ahwal syakhsiyah, hal ehwal individu. Itu saja yang akan berkait dengan fiqh Islam. Yang lain tak ada berkenaan dengan peraturan, perundangan, hukum pemerintahan sebagainya, semua tak dibincangkan. Okay. Dengan ini demikianlah berlaku dual system dalam pengkajian fiqh, di mana didapati kuliah-kuliah syariah pada kebanyakan negeri-negeri Islam bagi mengkaji fiqh Islam dan sumber-sumbernya pada semua hal ehwal kehidupan. Namun didapati juga kuliah hukuk yang mengkaji hak-hak barat dan undang-undang barat yang buatan, dan dia telah perkara ni, yang kuliah hak ni telah menyempitkan akan fiqh Islam. Okay? Dan hampir-hampir dia menyempitkan kepada fiqh Islam ni sampai tersikit, okay? Bagi memadamkan ciri-ciri ataupun tanda-tanda pengkajian fiqh. Sebenarnya yang dapat kita lihat di sekitar pada sebahagian negara. Mungkin maksud dia kata macam dekat Mesir, dekat Syria, dekat Iraq, banyak itu kuliah hukum. Okey, baik. Kemudian realiti bagi praktikal ataupun pelaksanaan fiqh Islam. Dia kata Islam adalah syariat Allah yang kekal, ya, dan dalam menyentuh syariat Islam ni hal ehwal kehidupan kesemuanya, akidah, ibadah, kemasyarakatan, ekonomi, politik, hukum, okay, dan telah menetapkan nas-nas syarak, usul hukum-hukum pada hal ehwal individu, kemudian masalah muamalat, ya, dan juga ubat hukumannya jenayah, dan telah mendapat fiqh Islam daripada usul-usul ini dari kitab dan sunnah, hukum-hukum pecahan yang akan berkembang menjadi baharu dengan berbaharunya kejadian pada semua zaman, dan berterusan hukum-hukum ini hukum-hukum syariat, ya, hukum-hukum syariah yang sangat terang ini berkembang, meluas capaiannya kepada umat Islam pada zaman-zaman yang bersejarah yang berbeza. Kalau kita buka sejarah semuanya, memang kita tahu fiqh Islam ni masuk pada hal ehwal pemerintahan, dalam masalah kesemua hidup, bukannya hanya dalam masalah ibadat sahaja. Dan jika disebut jika dikenang semula sebahagian sumber-sumber, okey, dia kata terhentinya amal dengan hukum syarak ni adalah ketika mana masuknya Hulaku di Baghdad dan tak menerima seorang pun daripada pemerintah Islam untuk meringan-ringan kepada hukum, ya, kata sebahagian sumber ni mana terhenti terhentinya hukum ataupun kerja ni pada hukum syarak. Kita boleh lihat dia kata ketika masuknya Hulaku Mongol ke dalam Baghdad dan tidak menerima seorang pun di kalangan pemerintah Islam untuk meringan-ringan kepada hukum, satu hukum dan hukum kerana penghakiman atau pemerintahan atau pelaksanaan hukum syariah Islam ni termasuk dari usul iman terhadap agama ini. Jangan sebutkan dalam Quran dan surah An-Nisa 65, fala wa rabbika, maka tidak demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka takkan beriman,
mereka tak dikira beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehinggalah memperhakimkan engkau, hai Muhammad, pada apa yang dipertelingkahkan di antara mereka. Thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita, kerana mereka tak dapati sebarang kesempitan pada apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah dengan penyerahan menyeluruh. Dan dalam ayat yang lain Allah nyatakan dalam surah Al-Maidah 44, 45, 47. Allah nyatakan ayat berkenaan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun 44. Kemudian wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tak menghukum dengan apa yang Allah Taala, mereka orang kafir, mereka orang zalim. Dan yang ke-47, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Siapa tak berhukum hukum Allah Taala, mereka orang fasik. So basically walaupun dijajah ketika tu, dimasuki oleh Mongol, para pemerintah tak nak hukum, tak nak laksanakan apa pengaturan kehidupan manusia, masyarakat, kecuali dengan apa yang daripada Quran dan Sunnah. Sebab syariat Islam tu sendiri. Dan ayat-ayat ni daripada ayat-ayat yang bersilih berganti datang. Okey. Jadi mereka tetap kekalkan laksanakan hukum sebab mereka percaya bahawa pelaksanaan hukum itu termasuk daripada akidah. Bukan hanya setakat praktikal hidup yang sesiapa saja boleh tukar kalau nak. Lalu apabila menjadi banyak pergeseran pertembungan ataupun pergaulan umat Islam dengan orang Barat, dan terkesan sebagai orang Islam dengan budaya Barat, dan lemah kerajaan Osmaniyah telah menyerap pemikiran Barat kepada negeri Islam, dan mulalah sifat meringan-ringankan terhadap kemestian ataupun kepatuhan hukum-hukum syarak mula berlaku. Kemudian terjadi penukaran undang-undang buatan pada negeri Islam, peringkat demi peringkat. Tanah Melayu punya tu kan, kita ada pemerintahan zaman kebilangan Melayu Melaka, kita memerintahkan Islam. Tapi lepas tu kita tengok Barat ada kereta api dia apa, kita tukar jadi Barat. Okey. Dan dia kata dan yang pertama pemusuhan ataupun penentangan terhadap hukum-hukum syariah ini adalah penentangan terhadap hukum-hukum jenayah dan hudud, atau dinamakan sebagai uqubat. Dan itu merangkumi qisas pada jiwa dan juga apa yang bawah dari jiwa. Maknanya kalau bunuh nyawa, balas bunuh. Itu antara yang dibuang lah. Dan apa yang selepas ini. Kemudian hudud zina dan masalah akhlak ataupun masalah kekeluargaan sebenarnya. Qazaf, masalah tuduh orang, penzinaan sebagainya. Tapi tanpa sebarang bukti, tanpa sebarang saksi, tanpa empat saksi. Okey, pencurian dipotong, minum arak, okey, kemurtadan, pelacuran dan sebagainya, ataupun pelampauan serta perompakan, semua tu dibuang, jadi dihentikan satu demi satu. Dan itu adalah apabila telah membuat Khilafah Osmaniyah pada tahun 1940 undang-undang undang-undang hukuman atau undang-undang jaza balasan ataupun hukuman bagi kerajaan Osmaniyah. Okey. Dan dia adalah terjemahan bagi undang-undang hukuman Perancis dengan sedikit pindaan. Lalu telah bergeraklah undang-undang ini pada seluruh negeri umat Islam. Maka dengan itu diabaikanlah satu sudut dari sudut fiqh Islam dalam ruangan pelaksanaan. Kalau tak mula ada, tapi lepas tu dah tak pakai dah. Dan kemudian dan kemudian dia kata apa ni? Dan syariat Islam ni dan sudut fiqh ni inhasara, dia berundur daripada seluruh negeri-negeri Islam, kalaulah tidak Allah Ta'ala khususkan dengannya semenanjung tanah Arab yang berpegang dengan syariat Islam. Sampai sekarang masih ini Saudi Arabia lah yang masih dilaksanakan. Menyampahlah kita dengan konsep dia buat, menyampah apa benda, tapi diorang masih melaksanakan hukum hudud. Yang kita, negara-negara lain ni, yang kita agungkan, muliakan, macam Iran lah, Turki lah, tak buat hudud pun. Tak buat hukum hudud. Maksudnya kali kan Islam mereka, Islam kita ni bukan 100% lah. Islam kita 99%.
ataupun 95% benda yang ada Islam suruh kita buat. Dan macam mana kita nak kata kita Muslim? Itu masalah, kelemahan iman kita menyebabkan kita macam tu. Adapun hukum-hukum hubungan sivil seperti jual beli, penyewaan, jaminan, pertanggungan, pengalihan hutang, jaminan hutang, tanggungan hutang, gadaian ataupun penyimpanan simpanan amanah, barang ketinggalan, pemberian, perampasan, perosakan, sitaan, syuf'ah. Syuf'ah ni penggabungan. Kalau jiran kita jual tanah sebelah kita, laluan kita sama, air kita sama, tiba-tiba dia jual pada orang lain, kita berhak untuk tuntut. Kemudian persyarikatan dan apa yang mengikuri semua itu, dia kata maka telah berterusan kerajaan Osmaniyah melaksanakan padanya fiqh Islam di atas mazhab Hanafi, sekalipun telah menyusun telah meletakkan perkara itu, sekalipun dia telah menyusun perkara itu yang dipanggil sebagai hal ehwal jual beli sebagainya tadi, pada apa dinamakan majalah ahkam syar'iyah, majalah hukum-hukum syarak. Itu ditumpu pada bahagian tersebut je lah. Okey, dan telah mengambil negeri-negeri yang mengikut kepada kerajaan Osmaniyah yang hukum majalah tersebut. Adapun Mesir yang dahulunya telah terpisah daripada khilafah Osmaniyah, dia telah telah berterusan, telah berkekal pemerintah dia. Inilah yang pemerintah dia Ismail Bashar melaksanakan majalah syariah. Okey. Dan diterjemahkan undang-undang sivil Perancis yang pertama, itu undang-undang Napoleon, dan dilaksanakan di Mesir. Ini Bashar kan, pemerintah daripada hasil daripada zaman Osmaniyah tu kekal. Dia walaupun dah terpisah tapi dia masih laksanakan. Bahkan dia ambil undang-undang Perancis terus laksana pada negara dia. Dan ini sebenarnya apa yang dibuat oleh Napoleon Code tu, dia adalah permulaan peletakan undang-undang buatan pada hukum muamalat. Dan apa yang berlaku pada masyarakat Mesir Muslim, sebenarnya kalau sebenarnya masyarakat Mesir, Islam Mesir tidaklah mudah untuk menerima dengan mudah perkara ini, kalau bukan kerana bahawa Al-Khadawi ni, Ismail Bashar ni menggunakan sebahagian para ulama dalam penulisan mengenai perkara itu. Ulama Azhar lah kan, digunakan untuk menulis tajuk-tajuk berkenaan. Syekh Makhluf Al-Minyawi digunakan oleh sebagian ulama untuk menulis. Kononnya menyokonglah apa yang digunakan oleh Mesir ketika itu daripada undang-undang Perancis, dia cuba pakai untuk kaitkan dengan Islam. Bahkan untuk menjelaskan kononnya undang-undang Napoleon Code ni diambil daripada mazhab Malik. Okey. Dan namun sebenarnya ini adalah satu perbuatan yang batil lah. Dan cuba orang-orang dia untuk memberi undang buatan manusia ni, undang buatan Perancis ni sifat yang bersifat syarak. Dan sesungguhnya tamadun barat sekalipun terkesan dengan tamadun Islam, namun dia cara dia ataupun bentuk rupa dia dengan apa yang bersepakat dengan falsafahnya mengenai kehidupan, kefahamannya yang umum yang berbeza daripada falsafah ataupun pegangan Islam dan kefahaman Islam. Maka tak dikatakan undang-undang buatan yang diambil daripada fiqh Islam. Okey, kerana ia memang barat dari segi pemikiran, ia adalah bersifat barat, pemikiran dan juga jiwa. Fiqh Islam ni dia punya keaslian. Okey. Dan fiqh Islam pada keasliannya mengambil berat mengenai bahawa dia nisbah kepadanya dia untuk kita nisbah kepadanya akan benda kutipan ini. Kita tak boleh
bawa benda yang bukan Islam masuk dalam Islam. Dan kesepakatan pada sebahagian hukum tidak bermaksud bahawa ia adalah fiqh Islam. Kalau kebetulan undang-undang buatan ni ada keserupaan Islam, kita tak dikata dia fiqh Islam. Okay, dan kemudian pada masa yang sama dia kata telah merayap penjajahan barat ke negara-negara Islam sesudah dikoyakkan akan baki sendi-sendinya dan merayap bersama-sama dengan undang-undang buatan sekali. Macam kat tempat kita lah. Dan menguasailah hukum-hukum undang-undang sivil barat sehingga di Turki yang telah tercabut pimpinannya daripada tamadun Islam, dan mereka telah menyarungkan pakaian dengan tamadun barat. Dan berterusan kerja amal beramal dengan hukum-hukum fiqh Islam ni dalam muamalat di semenanjung tanah Arab, Afghanistan, sahaja sehingga waktu kita sekarang. Kalau bukan apa yang menimpa Afghanistan daripada serangan golongan sosialis atau komunis, begitu karangan ni tak selesai lagi. Hampir-hampir dia kata yang hampir-hampir dihancurkan dia oleh jihad Islam dan menolaknya ke belakang dan keadaan rugi. Waktu ketika karangan dibuat, komunis ataupun sosialis Rusia, komunis Rusia berjaya masuk ke Afghanistan ketika karangan dibuat. Tapi cerita lepas tu itu dapat dihalau tak ada kat sini. Adapun hukum-hukum sistem kekeluargaan yang dinamakan sebagai ahwal syakhsiyah atau ahwal individu kekeluargaan, maka berterusan dan masih lagi di pelusuk dunia Islam diambil daripada fiqh Islam. Masih lagi macam Malaysia pun masih lagi ambil. Dan dia kata berterusan mahkamah-mahkamah ada di negeri Islam ni ada mahkamah-mahkamah syariah yang khusus adalah ahwal kekeluargaan. Sehingga di negeri yang merajai padanya, menguasai padanya undang-undang buatan dan tidak tak terjadi sentuhan atau gangguan padanya selain apa yang digabungkan ia bersama dengan mahkamah-mahkamah biasa di Mesir contohnya. Dan sekalipun ia kekal peranannya yang khusus, masih lagi dicampurkan tapi ada peranan khusus di dalam masalah ni. Baik. Kemudian dia kata harus juga diisyaratkan di sini bahawa baki yang masih tertinggal sisa daripada sudut fiqh Islam ni dari segi praktikal, dia kata telah cuba sebahagian manusia untuk memusuhi terhadapnya, yang walaupun adalah macam sistem kufur kat Malaysia yang liberal, G25 sebagainya kat Malaysia contoh kan, semua ni masih cuba lagi untuk buang. Tak kacau dia pun, tak kacau mak diorang pun kan dalam perkara ni. Tak ada cuit pun perut dia ke duit diorang ke, tak ada benda. Tapi masih lagi kebencian pada Islam punya peraturan, undang-undang Islam ni masih sangat mendebat. Jadi sebagai manusia ni cuba untuk menentang terhadapnya pada apa berkaitan dengan contoh macam poligami, hukum cerai, dan ataupun perbezaan antara lelaki dan wanita dalam pewarisan harta. Dan kita dapati telah berjaya percubaan pemusuhan ini, pemenangan ini sedikit kejayaan pada sebahagian negeri. Memang ada sebahagian negeri berjaya dapat buat benda ni. Baik. So kita berhenti sini. Kita ambil 3 tu berkenaan dengan pengarangan fiqh Islam zaman dahulu. Kemudian sudut pengkajian, pembelajaran dan sudut pelaksanaan. Sebab ini semuanya beri kesan kepada perkembangan fiqh sepanjang sejarah umat Islam dari dulu sampai sekarang. Baik. Dan kita berhenti masalah kebangkitan jiwa Islam dan juga percubaan untuk pembaruan dalam fiqh ni kita akan bincang kemudian. Dia tak panjang juga. Dia ada kaitan dengan tajuk masalah macam mana munculnya negara-negara contoh macam Kuwait kan, dia buat projek berkenaan dengan ensiklopedia fiqh. Ini benda-benda baru ataupun Akademi Fiqh Islam Sedunia yang bincangkan berkenaan dengan isu-isu perubatan ke keuangan yang baru. Bab ibadat tak ditambah, tapi bab berkenaan dengan tajuk perkara-perkara yang tu akan dibincangkan di sana. Baik. So kita berhenti kat sini. Soalan, ada soalan tak?
Ustaz, Nabi pernah benarkan isteri melihat nyanyian macam mana nyanyian apakah yang Nabi SAW izinkan kepada orang perempuan pada zaman Nabi. Ini yang perempuan ada, Nabi kata bengkok ni. Dia suka untuk dengar nyanyian. Tapi nyanyian tu nyanyian tentang kepahlawanan apa orang-orang Ansar. Budak-budak kecil, bukan mak orang. Ni kadang-kadang orang kita ni benda Nabi bagi izinkan banyak ni, dia bantai bagi banyak tu. Yang mak-mak orang menyanyi tu semua haram. Mana ada yang halalnya? Yang zaman Nabi tu, yang Aisyah radhiyallahu anha izinkan masuk, ajak masuk kat rumah dia anak-anak orang Ansar, budak-budak kecil, untuk bergendang, menyanyi dengan lagu-lagu kepahlawanan atuk nenek mereka. Tak ada kaitan pun dengan lagu Aku Cinta Engkau, Aku Cinta Aku. Yang memang sangat jauh. Kadang-kadang benda tu yang Nabi izin banyak tu. Soalan kalau tanya, Nabi main ke benda tu? Kalau Nabi izinkan kepada golongan wanita untuk hari perkahwinan dan sebagainya, orang jantan buat ke? Yang jantan-jantan pergi sibuk dengan lagu ni, yang sibuk bernikmati lagu ni, awak ikut siapa? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Umar bin Auf, Nabi SAW sendiri ke? Dia apa Nabi izin untuk wanita, awak pergi kembangkan apa? Okay, baik. Wallahualam. Ada soalan lain? Okay, tak ada. Alhamdulillah. Kita berhenti sini. InsyaAllah sambung kemudian. Wallahualam. Wassallallahu ala Muhammadin salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.